Okey, semua nampak tak cikgu punya? Boleh nampak? Slow tak? Okey je? Boleh? Tak slow? Okey je? Okey. Alright. So, okey je sebelum kita buat latihan ni, kita buat ulang kaji sikit. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tak masuk ke sebelum-sebelum ni. Jadi kita nak buatlah sikit latihan. Okey. So, yang pertama ni kalau tengok, apa itu mikroorganism, siapa ingat? Alia ingat Alia? Apa itu mikroorganism? Mikroorganism tu apa? Sini dah ada dah ni, nampak tak? Haiwan yang seni. Seni tu halus lah, seni. Sebab itu orang panggil seni lukis. Pernah dengar seni lukis tak? Tak pernah dengar seni lukis? Seni lukis tu lah seni yang halus. Sebab itu dipanggil seni lukis. Ni ke? Pernah kan nama seni lukis kan? Itulah. Seni lukis. Apa lagi seni yang korang nampak? Yang korang pernah tengok? Seni apa lagi? Pergi belakang. Oh, dah ada yang tu. Nampak dah ada. Dah ada. Bagi yang sebelah. Dia belum ada. Oh, dah ada. Belum pada print. Oh, dah ada. Oh, okey. Sorry. Tak perasan pula. Okey, jom. Okey, jadi kehidupan adalah seni, tidak dapat dilihat dengan mata. So, kita boleh lihat dengan apa? Mikroskop. Okey, mikroskop. Okey, ini adalah 5 jenis mikroorganism yang kita belajar. Cikgu rasa macam slow sikit lah gambar cikgu, tapi tak apalah ya. Okey, yang pertama namanya adalah fungi. Protozoa, virus, alga dan juga bakteria. Okey, bakteria. Okey, lagi. So, kita belajar sebelum ni adalah fungi. Terdapat ada beberapa jenis fungi. Fungi yang paling popular apa? Yeast. Yeast paling popular. Yeast kita boleh buat apa? Roti, boleh buat pau, boleh buat tempe. Okey, lagi kita ada muko. Muko ni kat mana? Kat roti yang berkulat. Betul. Kita ada penicillin. Penicillin orang buat apa? Buat ubat apa namanya? Antibiotik. Apakah fungsi antibiotik? Bunuh bakteria. Dia bunuh bakteria. Jadi dia guna yeast untuk bunuh bakteria. Okey. Lagi kita masuk protozoa. Okey, protozoa ada 2 jenis yang popular, iaitu ameba. Ameba ni kaki dia ni. Dia tak ada kaki lah, dia macam merayap je kan. Tapi dia bergerak lah. Ini namanya paramecium, macam slipper. Jadi kedua-dua ni hidup dalam kolam, tasik dan sungai yang terbiar. So dia boleh menyebabkan apa? Tahu? Boleh menyebabkan malaria. Okey, demam malaria. Demam malaria ya. Dua-dua ni boleh menyebabkan demam. Okey, malaria. Okey, lagi kita ulang kaji lagi. Alga ataupun algae. Tengok warna hijau lagi. Algae ada satu sifat macam tumbuhan, iaitu mempunyai membuat fotosintesis sebab dalamnya adanya klorofil. Pernah dengar klorofil tak? Klorofil tu benda yang berwarna hijau, namanya klorofil. Apa-apa yang warna hijau namanya klorofil. Kalaulah kita ni ada klorofil, kita pun boleh buat makanan sendiri. Jadi rehat je kat kantin, kosong je. Macam bahasa yang pergi padang, jemur matahari kan, sebab nak buat fotosintesis. Tapi kita bukan warna hijau, jadi tak adalah klorofil. Kalau kita ada warna hijau, bankrupt kat kantin tu. So, paling penting alga ni penting adalah fitoplankton dan juga spirogyra. Spirogyra ni best sebab dia macam tebu, nampak tak? Nanti dia boleh potong-potong ni, dia boleh hidup baru. Penunasan. Jadi dia tak susah nak mati lah. Sebab dia boleh membiak macam tu. Okay, dalam banyak-banyak mikroorganism, bakteria lah yang paling banyak dekat dunia. Even kat tangan sekarang ni pun, kalau korang tengok tangan sekarang ni pun, kat tangan korang ni ada bakteria. Bakteria ada di mana-mana. Bakteria ni 2, satu jahat, satu baik.
Okey, tengok berbagai-bagai bentuk bakteria. Dia paling banyak. Lagi paling kecil adalah virus. Tengok tu. Cantik kan? Macam mainan pula. Ni kalau baling-baling melekat tak dekat cermin ni. Ni macam durian ni, influenza. Ni HIV. HIV tu sakit apa ya? Siapa tahu HIV sakit apa? Sakit AIDS lah, tahu sakit AIDS. Orang kena AIDS. HIV tak pernah tahu. Oh, tak pernah tahu ya? Yang orang kena AIDS ni biasanya dia berkongsi bukan AIDS. Penyakit AIDS ni yang berkongsi jarum. Kalau kena penyakit ni tak ada ubat sampai sekarang. So boleh meninggal lah. Jadi dia boleh membiak melalui suntikan jarum. Kalau jarum kita tu kena pada orang lain, kuman tu boleh, virus tu boleh hinggap pada orang lain. Sebab itu kalau kita perasan kan, kalau cucuk vaksin, pernah cucuk vaksin kan? Pernah kan? Okay, jarum tu dibuang. Dia tak pakai untuk orang lain. Dia takut kalau orang tu ada HIV ke, kena orang tu sebelah pula. HIV tu benda yang bahaya. Sampai sekarang tak ada ubat lagi pun virus juga. Okey, lepas tu dia ingat dia adalah proses hidup macam manusia, bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Macam manusia lah. Okey, kita ada kesan buruk. Kesan buruk dia apa? Merosakkan makanan seperti roti tadi. Keracunan makanan seperti basi. Perebutan gigi. Cuba senyum semua. Sebab dia makan emas, tak nampak. Manusia bertumbuh ya. Bertumbuh tu membesar lah. Manusia Haikal. Dia tak panggil bertumbuh, manusia membesar. Mikroorganisme dia panggil bertumbuh. Wabak penyakit seperti taun. Sebab tu bersin kena jauh-jauh. Janganlah kita bersin satu kelas kita pusing. Betul tak? Cium satu kelas kita pusing. Satu hal lah pula kena penyakit semua. Melalui sentuhan. Contoh sentuhan ni apa ya? Apa penyakit melalui sentuhan? Kurak, panau. Jadi sebab tu tuala dan slipper tak boleh berkongsi. Kalau ikut slipper pun tak boleh juga. Saya relax je bersin, amboi. Bersin depan muka kakak. Bertuah punya Aliyah, bersin depan muka kakak. Yelah, tak ada penyakit, tak apa Aliyah. Kalau penyakit jangan buat macam tu. Tak pasal-pasal kakak awak berjangkit lah pula nanti. Okey, kegunaan mikroorganisme. Yang tadi tu adalah yang buruk. Okey, kegunaan dia yang pertama membuat makanan. Tengok banyak ni, yogurt, tempe, roti, keju. Keju siapa yang buat? Mikro apa yang buat? Bakteria. Bakteria pun bagus juga. Boleh buat keju. Yogurt? Bakteria juga. Tapai? Siapa yang buat tapai? Yeast. Jadi banyak kegunaan dia. Menghasilkan antibiotik. Siapa buat antibiotik ni? Siapa ingat yeast? Bukan yeast, antibiotik. Antibiotik kumpulan fungi. Penicillin. Ya. Penguraian bahan organik. Contohnya kalau kita makan buah limau, kulit kita buang. Kita makan juga kulit. Buang kan? Kulit tulang ikan. Siapa kat sini makan tulang ikan? Anak jin ke apa ni? Makan tulang ikan, tulang ayam kita buang kan? Oh, Muhammad Ali makan tulang ikan sampai habis. Muhammad Ali kucing ke apa? Jin je makan tulang ni Ali. Tak kan? Okey. Jadi kita buang kepalanya. Jadi yang kepala tu lama-lama hilang. Kenapa hilang? Sebab diuraikan oleh bakteria pengurai. Begitu juga kalau kucing mati ke kan, bau bangkai. Sebab ada bakteria yang menguraikan dia. Jadi ini kegunaan dia lah. Jadi salah satu kalau kita nak cari planet baru, kita kena cari bakteria yang boleh mengurai. Kalau tak kita meninggal nanti, siapa nak urai mayat kita? Faham tak? Nenek saya makan kepala ikan. Dia tak makan semua. Kan Ali kan? Tu isi dia je, betul Alia, isi dia je. Tak makan kepala semua, lekat lah nanti. Kesian nenek kau. Okey, dah settle Okey, kita buat sikit lagi yang ini latihan kita. Ini, kita buat ini sikit. Kita habiskan ini. Sikit aja lagi. Sini Ini kan. Ni yang sikit lagi kan? Okey. Ini sikit lagi. Okey, ini sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Nombor 22. Antara berikut yang manakah dapat mencegah penyakit berjangkit dari merebak? Mana caranya? Mana yang paling senang? Yang paling betul? Iris tak datang ni, Iris. Kenapa dia tak datang ni? Iris tak datang.
Alia apa Li? Alia apa Alia jawapan Alia? Apakah jawapan Alia? Muka surat berapa? Alamak. Muka surat alamak tak ada. Tengok je nombor 22 soalan sebenar. Nombor 22 soalan sebenar. Tak ada muka surat. Okey, korang apa jawapannya? D. Apa tu? Tidak berkongsi peralatan peribadi. Betul. Tidak berkongsi peralatan peribadi. Okay, next. 23 menunjukkan carta palang kelas 6 Raja Wali. Antara kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan Raja 8. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan Raja 8? Korang rasa apa? Okey, mana saya jawapannya? Alia kata D juga. Nombor 23. Ya ke D? Tengok ni sesama ni meningkat ni guys. Rasa-rasa kenapa? Apa ni? Kita perlu mengelakkan. Ni penyebab dia meningkat. Apa penyebab dia meningkat? D. Kita B apa? Penyakit yang disebabkan oleh boleh merebak. Betul. Merebak lah tu. Sama ada melalui sentuhan ke, bersin ke, macam virus sekarang ni. Okey lagi, 23, 24. Atika dijangkiti cacah air. Tahu tak cacah air tak? Pernah kena tak chicken pox? Alia pernah kena chicken pox tak? Ali pernah kena chicken pox? Idina? Pernah kena chicken pox? Berapa kali? Yusra pernah kena? Korang tak pernah kena ke? Kuatnya korang. Biar betul. Tak masa kecil kena sekali kot. Yusra pernah kena kali. Masa kecil lah. Korang tak ingat ni. Tanya mak balik. Mak, pernah kena cacah air tak? Okey, so mana 124 ni? Mengelakkan penyakit itu daripada merebak. Korang rasa? Ni cepat merebak ni, sentuhan. Kuarantin lah korang. Macam COVID sekarang. Kena kuarantin dalam bilik. Sorang-sorang. Dalam bilik. Nanti mak ulur kat bawah kan makanan kan. Ulur kat bawah. Macam mana? Siapa cakap tu? Tak ada. Kuarantin kat rumah lah. Makanan kat bawah ni. Kesian pula. So 25, antara berikut manakah merupakan amalan harian yang sihat? Mana yang sihat? A, B, C, D. Alia kata D. Betul ke? Betul. Kalau ikut yang betul memang dekat seminit dah basuh tangan tu. Basuh tangan. Sebab tu solat pun kena ambil wuduk, basuh. Okay, 26. Siapa cita-cita ada chef ni? Menyediakan makanan restoran. Okey. Mengapakah seorang tukang masak disarankan tutup kepala? Perasan tak? Memang ada pakai cap tu kan? Kenapa dia orang pakai cap? Bukan sesaja tau. Bukan nak cantik. Bukan. Jawapan 25 Haikal. 25 tadi D. 26? 26A. Mengelakkan rambut terjatuh. Ya. Sebenarnya pakai cap boleh juga. Tapi tak cantik lah pakai cap macam cikgu ni kan. Supaya kalau dia ada kutu. Yelah tu Alia. Pandai lah kutu kepala. Betul juga ya. Kutu dan rambut jatuh. Betul. Okay, 27 Haikal mendapati bekal nasi yang dibawanya telah basi. So apakah yang berlaku yang perlu dilakukan? Okey, Ali kat rambut je. 27. Basi ni. Apa yang perlu dilakukan? Basi nak makan. Kalau basi. Habis buat apa? Buang lah. Kau nak tengok je buat apa? Buang lah kan. Kau tengok je. Kau nak makan lagi? Takkan nak makan lagi pula. Kita buang lah. Aduh. Okey, seterusnya. Pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang pertama ni diikat. Kita punya gas tak boleh masuk. Yang ini ada kelompok air.
Kenapa ni? Sebab dalam ni ada, ni roti kering, yang ni roti lembap. Okey, jadi yang kering ni nampak cantik, yang lembap ni nampak ada kulat. Namanya kulapo. Okey, ada antara S dengan R. So yang ni tiada, yang ni ada. Jadi apakah tujuan penyiasatan ini? Manakah manipulasi, guys? Sudah. Mana manipulasi? Mana tahu manipulasi? Haikal 26 A Haikal. Alamak Haikal. Kenapa Haikal Haikal tertinggal? So nak tahu manipulasi kat sini. Ni. Manipulasi. Haikal 26 A. Sini bergerak balas. So sentiasa yang mula-mula tu manipulasi, gerak balas. Okey, jika kita buat tujuan macam mana? Ayatnya untuk siapa tahu? Alia apa Alia jawapannya? Untuk menyiasat. Dah lupa dah ke? Ke tak pernah belajar? Untuk menyiasat hubungan. Untuk menyiasat hubungan. Siapa pernah buat ni? Alia pernah buat tak? Haikal pernah buat tak ni untuk tujuan? Untuk menyiasat hubungan antara apa? Antara manipulasi dengan bergerak balas. Apa manipulasi kita? Banyak kali. Manipulasi kita apa? Ni tajuk, ambil tajuk ni. Jadi apa? Antara roti ataupun kita buat jenis roti dengan ini apa ni? Kehadiran kulapo. Jadi ini satu markah, korang kenalah buat ya. Jangan tak buat pula. Senang sangat ni. Cuba ulang balik. Ini mesti manipulasi. Ini mesti bergerak balas. So mesti hubungan antara manipulasi dan bergerak balas. Ni. Manipulasi. Ini bergerak balas. Okey? Boleh jadi untuk menyiasat hubungan antara. Okey, seterusnya. Okay, dah siap ke guys? Okey, kat sini tanya apakah pemboleh ubah bergerak balas? Baru cakap tadi. Ni ambil tajuknya ni. Kehadiran kulapo. Kehadiran kulapo. Boleh. Satu lagi. Apakah yang dimalakan? Dimalakan yang sama je. Apa kat sini korang tengok sama je? Tengok gambar rajah ni. Apa yang sama? Dimalakan yang sama. Apa yang sama? Banyak tu. Roti yang sama. Roti yang sama kena sebut. Kita boleh sebut roti yang ada. Depannya kena ada sesuatu. Contohnya jenis roti. Jisim roti. Depannya kena ada. Faham tak? Bila nak buat manipulasi, depannya kena ada. Jisim ke, isi padu ke, depannya kena ada. Jadi kat sini kita boleh kata adalah jisim pula. Jenis roti. Jenis plastik pun boleh. Tapi plastik tu tak ada apa sangat. Jenis plastik boleh juga. Tapi tak ada apa sangat kan. Kita buat jenis roti lah. Yang dimalakan. Bukan, ni dimalakan sama. Yang dimanipulasi apa? Manipulasi adalah kelembapan ni. Satu ada air, satu tak ada air. Jadi kalau kat sini, kalau ikut apa ni? Jenis roti. Ataupun kehadiran air lah ya. Ataupun ni kita buat keadaan roti. Sorry. Betul juga ni. Keadaan roti.
Okey, sebab dia adalah dimanipulasi. Keadaan dia lah sebab satu lembap, satu kering. Salah pula. Okey, sebab dia dah tanya. Okey, next. Lagi, berikan satu contoh, satu inference sebab tentang kehadiran kulit lapuk pada roti. Kenapa adanya kulit lapuk tu? Korang rasa kenapa adanya kulit lapuk? Yang ni tak ada. Sebelah ni ada kulit lapuk. Kenapa? Sebab ada air. Ada air sebab apa? Kehadiran air lah. Penyebab dia. Inference tu penyebab dia. Sebab roti tu lembap. Jadi lembap tu ada air. Namanya adalah kehadiran air. Boleh? Kehadiran air. Okey lagi. Kita nak habis sikit lagi ni. Ni adalah kesan buruk. Ni batuk lah ni. Ahok batuk. Okey, apakah yang mungkin dialami oleh kawan Ramlan ini? Okey, apa rasa-rasa yang dialaminya? Sesama boleh, batuk boleh. Ni kita semua ni, kan? Kita sebutlah selsema, tulis selsema. Jadi mungkin mereka mungkin dijangkiti sesama. Dijangkiti sesama. Dijangkiti sesama. Dah Kalisha dah ya? Okey, seterusnya nyatakan langkah yang sepatutnya diambil. Sepatutnya dia kena buat apa ni? Dia dah sakit, dia patut kena buat apa? Tutup muka. Jangan tutup macam tu sekali. Tutup mulut lah kan. Tutup muka. Ataupun apa lagi kita boleh buat? Kuarantin lah. Kuarantin. Kita boleh kata berehat di rumah. Bagus. Ataupun kita boleh buat menutup mulut ketika bersin. Ataupun pakailah mask pelitup muka. Mana-mana yang sesuai diterima sahaja. Penutup muka boleh juga pakai mask. Okey, kat sini selalu soalan tanya, kita kena buat jadual. Jadual kita buatlah sikit macam ini. Kita buat macam ni. Khamis. Okey, buat macam ni. Okey, yang atas ni hari ni apa ni? Ni hari. Ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kat sini adalah bilangan murid yang mengalami selsema. Macam tu. Okey, hari Isnin berapa orang? Berapa orang hari Isnin? Kelisian kat atas. Berapa orang? Kelisian garis. Garis. Masing-masing sibuk menggaris. Sibuk menggaris. Ambil masa menggaris. Dah guys? Dah siap? Apanya? Apa yang tak dengar? Apa? Okey, tengok kat sini. Hari Senin apa Senin? Hari Senin ada 2 orang. Masuk kat sini lah. Senin 2 orang. Selasa
Selasa berapa orang Yusra? 4 orang. Okey, Rabu 7 orang. Khamis 10 orang. Okey Yusra, dah faham belum? Senang je. Nanti kalau diminta buat jadual, ni buat jadual, buat macam ni. Nampak tu, 2 markah dapat. Okey. Senang je. Jadi apakah corak? Corak ni 2 je. Berkurang, bertambah. Berkurang ke bertambah? Cuba tengok. Bertambah. Senang je. Senang sahaja. Bertambah. Senang je, Yusra. Oh, nak salin ke? Salin. Tak sempat pula Aikal nak salin dia. Boleh. Salinlah. Okey, kita nak nota sikit. Kita nak buat nota sikit. Tahu ada tak? Tak ada. Cikgu bagi di mana? Di belakang. Ada. Cikgu bagi tu. Dah Aikal? Yang tu. Dah, okey, jom. Kita masuk yang ini sikit. Cikgu nak habiskan ini. Ini kan kalau ikut dah buat sikit kan? Kenapa hilang? Jom, kita nak buat ini sikit Sikit lagi tinggal. Okey, yang pertama, tengok sakit perut tu. Agak-agak sakit perut ni, apakah penyakit dia ni? Okey, ni sakit perut. Tulis sakit perut. Tulis sakit perut. Okey. Apakah gejala-gejala penyakit perut? Aikal yang mentaksiat Aikal? Yang ni kan yang tadi? Allah mak Aikal. Aikal kan biasa laju? Ni Aikal. Dah siap belum? Dah? Lah, kejap je Aikal. Okey, jom. Okey, sakit perut. Jadi simptom-simptom ni gejala yang kita nampak. So yang pertama, virus tu penyebab. Ni adalah kita tengok sekali dia ni macam sakit lah. Simptom-simptom ataupun punca-punca. Apakah punca-puncanya? Okey, yang pertama kita akan nampak dia rasa sakit di perut. Ni punca pertama. Yang kedua apa? Kita buat ni ke belum? Dah ya? Tak apalah, kita buat lagi lah. Lepas tu kita muntah ya? Betul tak? Okey, yang kedua mungkin muntah. Mungkin rasa muntah-muntah. Ataupun mungkin cirit-berit. Okey. Jadi ini sebenarnya adalah bakteria ya, mungkin bakteria, mungkin virus. Okey, yang kedua. Ni apa ni kalau ikut? Panau ataupun kurap. Kalau panau okey sikit. Kalau kurap lagi teruk. Okey? Okey, boleh. Panau ataupun kurap lah. Okey, panau atau kurap ni kena apa yang penyebab dia? Gejala dia apa? Gatal-gatal. Lagi apa lagi? Rasa gatal-gatal lagi. Mungkin kita rasa apa ni? Sakit otot. Sakit otot. Mungkin kita rasa batuk. Mungkin kita rasa demam. Oh, ini sebenarnya demam campak lah. Alamak. Demam campak. Pernah kena campak tak korang? Semua tak kena ni kuat benar korang ni? Betul ke? Sakit tekak.
Okey, dan sebagainya. Salin dulu Haikal. Demam tu kena campak ke? Bukan, namanya demam campak. Bukan demam kena campak. Aduh. Alia. Okey, kawan-kawan lain dah. Belum lagi? Salin. Ha. Belum? Salin. Sini semua tak kena lagi. Demam campak tak kena, cacah air tak kena. Kuat-kuat orang sini. Korang dah kena kan? Okey, seterusnya adalah flu. Flu apa? Selesema. Flu dalam bahasa Inggeris flu. Flu tu adalah sesama lah. Sesama tu mungkin kita rasa macam demam. Demam. Lepas tu sakit tekak. Ataupun suara-suara kasar je kan. Serak-serak basah suaranya. Lepas tu bersin. Batuk tak bahasa sama? Batuk jugalah kadang-kadang kan. Batuk. Apa lagi? Hidung berair kan. Tak sukanya. Hidung berair nak cakap tak seronok. Sakit-sakit sakit sendi pun ada. Sakit kepala, denyut-denyut kepalanya. Dan sebagainya lagi lah. Dah, siap. Hidung sumbat dia betul lah. Maksud itu hidung tersumbat. Apa dia? Tak ada pula. Betul. Okey, sekarang ni kita test yang hidung kita. Hidung kita ada berapa lubang? Berapa lubang hidung kita? Haikal? Kita ada berapa lubang hidung? 2 je kan? Siapa ada 3 tu sudah. Okey, cara pertama cuba tutup satu hidung. Pakai mask pun tak boleh tutup. Cuba tarik. Senang tak? Kita tutup belah kanan dulu. Cuba tarik. Senang tak? Alia senang tak tarik? Satu je, jangan tutup dua-dua, memang tak boleh. Aduh, tutup satu je. Tak senang? Okey, cuba tutup belah kiri, tarik. Okey, mana yang senang tarik? Belah kanan belah kiri? Ataupun kedua-dua senang? Dua-dua senang? Ya, betul. Kanan senang tarik. Awak? Dua-dua senang? Sama juga? Dua-dua senang? Tak perasan? Dua-dua mesti boleh. Cuma satu lagi macam sangkut sikit. Macam slow. Tapi ini leganya. Ini lambat sikit. Macam tu? Tak? Dua-dua okey? Biasanya kat Malaysia ataupun kat dunia ni 70% satu hidung je yang okey. Satu lagi dia akan sumbat-sumbat sikit. Dia macam slow masuk. Jadi kalau dua-dua tu adalah jarang-jarang berlaku. Jadi okeylah tu. Dua-dua normal ya. Jangan risau, dua-dua normal. Okey, seterusnya adalah kudis. Kudis ke gambar lain je? Bolehlah. Kudis ni kalau ikut dia macam gatal-gatal. Gatal kan? Dia macam merah-merah, kemerahan. Menggerutu. Apa lagi ya? Dan sebagainya lah. Dah, cukup move ya? Itulah macam jerawat pula. Kudis ni. Kudis air kot. Okey, seterusnya. Ini betul tak? Ini namanya apa ni? Begok. Begak pula. Begok. Begok ya. Bukan beruk, begok. Beruk yang panjat tu. Bahasa Inggeris namanya adalah mum. Ini bahasa Inggeris. Mums. Begok. Saya pernah kena, awak pernah kena Yusra? Sakit tak? Macam mana awak berubat pakai apa? Yusra berubat pakai apa? Sakit memang sakit. Pernah kena korang? Pernah kena? Kena pakai iodine lah. Kena pakai iodine disurut sendiri. Kalau kena ni sakit siang pula. Ni nak telan pun susah. Yang pertama kita nampak dia adalah bengkak pada
Leher lah. Bengkak pada leher. Ni simptom yang kena nampak. Oh, bengkak lah. Kau ni kena beguk lah. Okey. Mungkin juga demam. Okey. Mungkin rasa kurang selera makan. Kurang selera makan. Ni antara simptom-simptomnya. Dah lama dah Yusra ya? Berapa lama tu yang sakit Yusra? Bisul tu apa? Bisul lain. Bisul tu macam jerawat tapi dia besar. Bisul. Tak pernah kena juga? Nipu lah tu. Tak pernah kena juga bisul? Isya biar betul. Takkanlah satu tak pernah kena. Bisul pun tak kena. Tipu betul ni Alicia. Alia pernah kena bisul? Bisul tu macam jerawat tapi dia besar sikit. Alicia semua tak kena. Amboi, kebal betul Alicia. Chicken pox. Chicken pox apa bahasa Melayu? Cacat air Cacat air Cacat air chicken pox So dia adalah macam gatal-gatal. Kemerahan. So dia gatal-gatal lah, gatal-gatal kemerahan. Ni kita nampak lah. Lagi apa lagi? Ayam meletup. Chicken pox. Alia pandai-pandai je ayam meletup pula chicken pox. Lagi apa lagi Demam. Okey, demam lah. Betul, demam. Okey. Batuk. Okey, boleh juga batuk. Sakit kepala pun boleh. Dan sebagainya. Dah salin. Okey, ini yang last tu namanya apa? Kalau logo macam ni digunakan untuk penyakit AIDS yang aku cakap tadi tu. Penyakit AIDS Penyakit itu kalau orang dah isap dadah kan dia kongsi jarum. Dia orang mudah kena sakit AIDS disebabkan oleh virus. Telinga saya hampir pekat dengar mereka gelak. Oh iya ke? Ambo Haikal. Bahasa baku pula Haikal pakai. Hampir pekat. Okey, next. Seterusnya, AIDS. Yang pertama, dia akan demam lah, demam. Dia akan demam dan berpeluh. Demam dan berpeluh. Diabetes tak? Diabetes kecil manis. Diabetes tu kecil manis Alia, bukan. Demam betul, demam berpeluh. Lepas tu hilang berat badan, apa ayat yang sesuai? Hilang berat badan ya? Kurang berat badan. Bolehlah hilang berat badan. Macam lain apa ayatnya? Lupalah. Hilang berat badan apa macam mana guys? Kurang berat. Turun berat badan. Turun berat badan. Bolehlah turun berat badan lah. Turun berat badan. Tak datang pula ayatnya. Tapi macam itulah maksudnya. Macam kurus lah, jadi kurus. Jadi kurus cengkong je. Okey, next. Mata merah. Mata merah ni apa sakit dia guys? Siapa tahu namanya? Sakit mata betul. Konjuktivitis. Pernah dengar tak? Konjuktivitis ni sakit mata merah tu. Tak pernah ya, tapi korang pernah kena sakit merah lah. Alicia? Tak pernah juga? Dia pernah kena ya? Mata merah korang pernah kena tak? Ni apa penyebabnya? Bakteria. Hama-hama ke masuk, merah je sakit. So kita rasa sakit pada bahagian mata. Pernah sebab makan budu. Makan budu kena. Alia kena makan budu kena ya Alia? Haikal Pontianak pernah. Pontianak yang kena. Macam-macam Haikal. Dia bengkak pada mata betul? Bengkak pada mata.
Kelopak mata ke bengkak sikit. Gatal-gatal mata betul. Gatal-gatal pada mata betul. Dan sebagainya. Namanya konjuktivitis. Sakit mata. Disebabkan bakteria. Mata berair, boleh tambah. Mata berair. Betul, mata berair je. Okay, good. Okay, kita ada satu lagi yang terakhir yang kita nak bincang hari ini. Dah siap ke Haikal? Dah salin dah? Boleh cikgu move? Boleh move? Boleh tergerak kan? Dah, okay, jom. Okey, kat sini hidupan sihat dengan pengetahuan mengenai mikroorganism. Betul lah sebab kita tahu mikroorganism ada baik dan ada buruk. Jadi kita tahu bolehlah kita buat ubat. Yang pertama, salah satu cara yang paling berkesan untuk mencegah diri kita dan orang lain dari penyakit adalah peribadi yang baik. Maksudnya menjaga diri, apa panggil apa? Potong ni. Adalah menjaga diri sendirilah. Menjaga kesihatan diri sendiri dulu. Panjang pula. Sebab ayat pendek tak jumpa. Dalam bahasa Inggeris namanya hygiene. Pernah dengar hygiene tak? Pernah dengar hygiene kan? So kita kena jaga personal hygiene. Personal hygiene tu maksudnya kita punya pemakanan, kebersihan je. Tu yang cikgu cakap tu. Menjaga kebersihan, kesihatan pula dah. Sorry. Menjaga kebersihan. Itu yang cikgu masukkan. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri sendiri. Okey. Lagi. Dah salin Haikal? Okay, kita harus selalu menjaga diri sendiri, rumah kita dan persekitaran yang bersih. Yang bersih. Yang bersih. Pastikan juga makanan dan minuman. Okey, makanan dan minuman. Pastikan makanan dan minuman yang kita ambil setiap hari adalah bersih dan selamat untuk dimakan. Okey dah? Okey, nombor 1 tu. Selepas keluar dari tandas nak buat apa? Selepas keluar tandas. Terus makan nasi? Habis tu basuh tangan dulu. Betul, basuh tangan. Okey, betul. Basuh tangan sampai bersih ya. Sebelum mengendalikan makanan, terutamanya selepas menggunakan tandas. Okey, betul. Nombor 2, minum. Minum apa? Air. Minum? Salah ni. Air masak lah. Air yang dimasak. Air kat situ pula airnya. Buang tu air. Minum air yang dimasak kerana boleh membunuh mikroorganism. Mikroorganism mati suhu berapa? Siapa tahu? Bakteria mati pada suhu berapa? 100. Betul. Air kalau kita masak 100 je tau. 100 hanya boleh bunuh mak-mak bakteria je. Tapi anak-anak tak mati. Sebelum mak bakteria tu mati, 100 degree, betul? Sebelum dia mati, dia akan menghasilkan spora. Jadi lepas tu dia mati, anaknya hidup. Kita makan sebenarnya ada lagi anak-anak spora. Ya, sebab anak spora mati pada suhu 121 degree. Kena tambah lagi 21. Air tak boleh, air 100 je. Air kalau lebih jadi gas. Jadi air 100 je. Tak boleh lebih dah air. Jadi kalau makanlah badan kita, dalam badan kita ada asid yang akan bunuh bakteria tersebut. Jadi badan kita bagus.
Spora. Pada spora ada, pada cendawan pun ada, pada bakteria pun ada. Okey. 3. Tutup. Tutup mulut. Okey, betul. Tutup mulut dan hidung apabila anda batuk atau bersin untuk mengelakkan mikroorganism. Jangan jadi macam Alia ya, batuk depan kakak dia. Alia dah batuk depan kakak pula. Okey, nombor 4. Yang ini bukan balut ni, ini tutup ni. Menutup ataupun tutup. Tutup mulut untuk mengelakkan jangkitan. Nombor 4 ni. Membalut, sorry. Membalut luka. Betul lah, belum. Membalut luka. Sorry ya. Membalut luka untuk mengelakkan jangkitan. Luka kena pisau ke. Kalau kita biarkan nanti mikroorganism masuk. Kita biarkan. Yang kedua, tidak barangan peribadi. Tuala, tidak apa? Tidak berkongsi ataupun jangan berkongsi. Berkongsi. Nanti berdanah, ya. Kalau tak bungkus nanti berdanah tangan yang kena luka tu. Jadi Alia berkongsi tuala tak dengan kakak? Korang kongsi tak? Ya, kalau tak ada kurap okey lah. Tak ya, kalau tak ada kurap okey, bersih. Okey lagi. 6. Okey, apa 6 satu je? Ni sambungan bawahnya, sorry. Nombor 7. Apa ni? Pesakit dengan penyakit jakit kuarantin bermasuk. Ni kuarantin ni. Nombor 8 tak ada. Dia hilang lah pula ya. Dia kat atas sepatutnya tak? Tuala dia busuk, sayur untuk nak pakai. Tuala dia busuk. Tuala kita wangi lah Alia ya. Pandai je Alia.